Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahdan selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Ingin saya maklumkan program korban Surau An-Nur. InsyaAllah program korban akan dilaksanakan pada satu hari raya, yakni pada hari Khamis selepas salat sunat Aidiladha. Untuk makluman tuan-tuan, salat sunat Aidiladha akan bermula jam 8 pagi. Jam 8 pagi selepas salat dan khutbah, kita terus akan menyelenggarakan proses penyembelihan korban seperti biasa, di mana korban akan di penyembelihan akan diadakan di Dewan Alamanda dan dagingnya akan dibawa ke surau ini untuk dilapah dan dibungkus. Jadi bagi ahli karya dan bukan juga ahli karya yang ingin bersama-sama untuk membuat proses korban, kami mengalu-alukan, kami masa mengalu-alukan tuan-tuan untuk bersama-sama di dalam majlis penyembelihan korban pada tahun ini. InsyaAllah semalah doakan supaya kita dapat menyelenggarakan amanah yang disampaikan, yang telah diberikan kepada pihak pusat surau untuk kita laksanakan dengan janji. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل وأتموا الحج والعمرة لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai para tetamu Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumaat yang penuh barakah di dalam masjid yang mulia ini, khatib ingin mengajak diri sendiri dan para hadirin sekalian agar sama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan sebab kita mengikut apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin summa amin ya rabbal alamin. Wahai para tetamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini kita diberikan peluang untuk meraihkan kedatangan bulan Zulhijjah yang penuh kemuliaan dan penuh keberkatan. Bulan di mana puluhan ribu umat Islam termasuk Malaysia Subhanahu wa taala menyertai jutaan umat Islam seluruh dunia mengerjakan ibadah haji di Baitullahil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Oleh itu, maka mimbar Jumaat hari ini ingin membicarakan khutbah yang bertajuk falsafah pensyariatan ibadah haji. Wahai para tetamu Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Hajj ayat 27 dan 28, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyeru kepada seluruh manusia supaya mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Dengan seruan tersebut, maka datanglah para jemaah dari seluruh pelosok dunia berhimpun di Mekah Al-Mukarramah mengerjakan ibadah haji setiap tahun. Mereka bukan sahaja datang untuk menunaikan syiar ibadah haji, bahkan mereka dapat menyaksikan pelbagai faedah dan pelajaran yang menjadi falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji kepada manusia. Sesungguhnya dalam ibadah haji itu terdapat perkara yang tersurat dan tersirat. Yang pertama, ibadah haji merupakan ikrar ketauhidan kepada Allah Azza wa Jal. Pada bulan ini,
umat Islam seluruh dunia datang ke Mekah Al-Mukarramah dengan matlamat yang satu. Mereka datang dengan jiwa tunduk, patuh, ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala. Segala pujian, sanjungan, kenikmatan dan kekuasaan yang mereka miliki semuanya dikembalikan kepada sang pemiliknya, iaitu Allah Subhanahu Taala. Sepanjang ibadah haji dilaksanakan, syiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala pada setiap mulut lidah-lidah orang yang melakukan ibadah haji akan menyebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Sentiasa berkumandang dengan penuh semangat mereka melaungkan ucapan, ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kerajaan adalah milik kepunyaan-Mu, tiada ada sekutu bagi-Mu. Inilah ikrar ketauhidan, mengesakan Allah Subhanahu Taala diulang-ulang bagi orang yang melakukan ibadah haji, mengakui sepenuhnya pengabdian kepada sang pemilik dunia dan akhirat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, semuanya ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Tidak ada sesiapa pun yang berkongsi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falsafah kedua di sebalik ibadah haji ialah ibadah haji menyemai roh pengorbanan yang suci. Wahai para tetamu Allah Subhanahu taala, dalam melaksanakan ibadah haji, harta, tenaga, masa perlu dikorbankan. Keselesaan hidup, ketinggian pangkat dan darjat, keegoan di diri dan keseronokan dunia terpaksa dilupakan. Hanya orang yang benar-benar beriman sahaja yang mampu mengorbankan semua perkara tersebut. Para hujaj, yakni jemaah haji yang sanggup mengorbankan perkara-perkara tersebut demi menyahut perintah Allah Azza wa Jal, sudah pasti akan terbentuk dalam jiwa mereka erti dan semangat pengorbanan dalam semua perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala. Mereka yakin harta dan apa sahaja yang dimiliki di dunia ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka akan mengerjakan ibadah, mereka akan mengeluarkan apa saja tenaga untuk menunaikan ibadah, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Begitu juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal bal yazdad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidaklah mengurangi harta sedikit pun, bahkan bertambah lagi bertambah. Riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimallahu anhu ketika mensyarahkan hadis ini berkata, kekurangan harta disebabkan infak pada jalan Allah akan ditutup dengan keberkatannya atau ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai para tetamu Allah Subhanahu wa taala, falsafah yang ketiga, ibadah haji merupakan lambang kesatuan ummah.
sesuatu yang tidak dapat disangkal lagi, bahawa setiap kali kedatangan musim haji, kota Mekah Al-Mukarramah akan dibanjiri oleh jutaan umat Islam seluruh dunia. Mereka datang dari serata pelosok dunia, dari pelbagai bangsa dan bahasa, dari pelbagai warna kulit dan budaya. Ada yang bangsawan dan ada rakyat biasa, ada yang hartawan, ada yang fakir. Semuanya datang untuk matlamat yang satu, iaitu melaksanakan syiar Allah Subhanahu taala, ibadatul hajj. Mereka semua berwukuf di padang Arafah yang sama, dengan pakaian yang sama, warnanya putih, pada hari yang sama, iaitu pada 9 Zulhijjah. Mereka bertawaf dan bersa'i di tempat yang sama. Semua ini menggambarkan bahawa kesatuan fikrah, amalan dan tindakan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu taala merupakan tuntutan syarak yang tidak boleh dipandang ringan oleh sesiapa pun. Semua perbezaan warna kulit, budaya, bahasa, bangsa dan martabat sosial hanyalah untuk kita berkenal-kenalan sahaja. Akan tetapi hakikatnya kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah suratul Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan di antara satu sama lain, yakni beramah mesra. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu taala adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu taala di kalangan kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala Maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya, yakni akan keadaan setiap diri dan amalan kamu. Wahai para tetamu Allah Subhanahu taala, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita fahami dan ambil pengajaran. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa ibadah haji adalah lambang kesatuan ummah dalam melaksanakan ketaatan dan pengorbanan mentauhidkan Allah Subhanahu taala serta mengagungkan syiar-syiarnya. Dua, umat Islam diseru supaya sentiasa mempersiapkan diri untuk berkorban harta, masa dan tenaga demi menyahut perintah Allah Subhanahu taala serta mendaulatkan syariatnya. Tiga, umat Islam hendaklah sentiasa ikhlas dalam melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu taala dan dalam setiap pengorbanan yang dilakukan, supaya mendapat ganjaran dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'azzim fin nasi bil hajj يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها wa'at'imul ba'isal faqir. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu, yakni Baitullah, dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, yang datangnya dari berbagai jalan, yakni ceruk rantau yang jauh, supaya mereka menyaksikan pelbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka,
serta memperingati dan menyebut nama Allah Subhanahu Ta'ala pada hari-hari yang tertentu, kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak, yakni untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging-daging binatang-binatang korban itu, dan berilah makan kepada orang yang susah, lagi fakir miskin. Suratul Hajj ayat 27-28. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Moga-moga dengan sebab kita melakukan perkara tersebut, kita akan mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, serta dipandang di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kemuliaan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan dirinya, kemudian para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atasnya. Mudah-mudahan kamu mendapat keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa نتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سنغور سلطان شرف الدين إرشاء الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إرشاء الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك
بكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, riba, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara ini pada hamba-hamba-Mu yang layak dipilih oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami pemimpin yang amanah lagi jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah, ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan kami umat Islam dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wa syada'id wal mihan bilutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا